Terus. Okey. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya dapat sama-sama kita berkumpul pada pagi ini insya-Allah, iaitu untuk kita berkongsi ilmu dan dapatlah sama-sama kita meraih manfaat daripada majlis ilmu ini insya-Allah. Baik, alhamdulillah, pada minggu lepas kita telah pun bercakap tentang kesyukuran ataupun kita hitung kesyukuran, bukan kesukaran. Jadi alhamdulillah, pada minggu ini pula kita nak zahirkan kesyukuran kita melalui ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa maksud taat sebenarnya ini? Kita dah tahu macam mana nak bersyukur. Jadi macam mana kita nak tunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita tahu cara untuk taat senang saja. Kita ikut apa yang Allah suruh, kita jangan buat apa yang Allah tak suruh ataupun apa yang Allah larang. Jadi kalau ikut ketaatan ni, maksud taat dalam istilah bahasa ialah menerima, mengikuti ataupun melaksanakan. Lakukan sesuatu. Itu maksud taat. Menurut istilah pula, ianya bermaksud menerima ataupun melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangannya. Ini kita biasa dengar kalau khutbah Jumaat kan. Biasa kita diingatkan, kira untuk tingkatkan ketakwaan kita, maka buatlah apa yang Allah suruh, tinggalkan apa yang Allah larang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam sepotong ayat, ya ayyuhallazina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu taqwila. Bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulul amr, iaitu orang-orang yang berkuasa dari kalangan kamu sendiri. Kemudian, jika kamu berselisihan dalam suatu perkara, maka hendaklah kamu kembali kepada kitab iaitu Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka yang demikian itu adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Jadi kita dapati daripada ayat tersebut, dan kita nampak perintah untuk taat kepada Allah. Ayat ini merupakan satu perintah supaya kita taat kepada Allah SWT dan pada Rasulnya dan juga ulil amri minkum. Bagi mereka ataupun orang-orang yang berkuasa, yang bertanggungjawab ke atas kamu semua. Ini termasuk badan-badan agama lah. Seperti MUIS, Pergas ke dan sebagainya. Baik, yang pertama, kenapa pentingnya? Pentingnya orang yang taat ni kepada Allah, di antaranya ialah apabila kita taat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka terhindarlah kita daripada murka Allah Subhanahu wa taala yang mengakibatkan turunnya azab. Kita ingat minggu lepas kita cerita tentang Qarun, di mana dia tak bersyukur dan dia rasa kekayaan dia semua atas titik peluh dia sendiri, atas ilmu dia sendiri, bukan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurang ketaatan di situ.
Bila tidak taat, maka apa jadi pada dia? Maka dia diturunkan azab ke atasnya. Bukan dia sajalah, ramai lagi ya. Kalau kita tengok Fir'aun ke dan sebagainya, pun sama juga. Kerana tak nak dengar, tak nak ikut. Jadi apa yang terjadi? Maka diturunkan azab kepada dia. Seterusnya, seorang yang taat ini, dia tidak lupa akan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang harus dia syukuri. Sehingga nikmat tersebut semakin bertambah. Ini kita cerita minggu lepas. La in syakartum la azidannakum. Kalau orang tu kita bersyukur, maka Allah akan tambahkan lagi. Makin kita bersyukur, makin Allah tambah. Makin kita minta, makin Allah kasih. Jadi tidak ada rugi kita taat kepada Allah SWT dan senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan pada kita. Seterusnya, apabila kita taat, maka tercapailah kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Ini kadang-kadang kita tak nampak. Kadang kita masih belum nampak lagi. Kita rasa hidup kita ni macam susah sangat lah. Tapi sebenarnya belum sampai lagi. Allah tahan dulu. Mungkin ada perkara-perkara yang kita tak buat ataupun ada perkara-perkara yang kurang bersih yang kita lakukan. Sebab itu Allah tahan dulu nikmat kita. Bukan Allah tak kasih, mungkin ditahan. Seterusnya ada dua. Ada dua bentuk ketaatan. Ianya terbagi pada dua. Taat kepada Allah. Pertama sekali. Taat kepada Allah ialah patuh, sama juga melaksanakan segala perintahnya, tinggalkan segala larangannya. Yang kedua ni, taat kepada sesama manusia. Iaitu melaksanakan perintah ataupun kehendak manusia yang tidak bertentangan dengan hukum Allah dan juga Rasulnya. Apa contoh ni? Kita pun kena taat dengan manusia. Itu daripada ayat tadi tu diterangkan, ulil amri minkum. Mereka yang berkuasa, yang bertanggungjawab atas kamu. Seperti badan-badan yang bertanggungjawab. Sekarang ni kita taat juga dengan perintah manusia. Maksudnya apa ni? Sekarang kita solat berjarak-jarak ni. Kita ikut solat berjarak, kita masuk safe entry dan sebagainya. Ini merupakan undang-undang manusia tetapi tidak melanggar hukum syarak ataupun hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana dikeluarkanlah, ada fatwa dan sebagainya. Sebab ianya akan berubah. Tapi tetap konteksnya sama, solat berjemaah, kita solat di masjid dan sebagainya. Cuma perkara-perkara ni sementara, kita doalah semoga pandemik COVID-19 ni cepat-cepatlah hilang. Kita dapat solat macam biasa, dapat rapatkan saf, kita dapat iftar bersama dan sebagainya. Kita mintalah. Mungkin ini sebagai azab ataupun mungkin sebagai ujian untuk kita semua, insya-Allah. Baik, seterusnya, di antara nilai-nilai positif yang ada bagi mereka yang taat ini ialah di mana ianya akan membimbing orang yang taat ini supaya sentiasa memegang teguh keimanan kepada Allah dan juga Rasulnya. Tak akan terpesong. Sama juga macam kita, kalau kita tengok, kita selalu macam taat kepada ibu bapa kita. Kita akan dengar cakap ibu bapa kita. Walaupun kadang kita rasa salah, kita rasa tak boleh ni. Kadang terlalu penat. Ni bagi anak-anak muda lah. Kadang terlalu penat, banyak sangat kerja, tapi apabila disuruh kita buat juga. Kenapa? Kerana ketaatan kita dan hormat kita kepada ibu bapa kita. Samalah gini. Di mana kita taat kepada Allah SWT, kita ikut saja. Kadang kita tak faham pun kenapa kita buat. Tapi atas dasar ketaatan, selepas tu baru kita tahu kenapa kita lakukan. Seterusnya, ianya menjaga segala ucapan dan juga perbuatan pelakunya agar sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga Rasul. Macam kita puasa. Kan? Kenapa kita puasa? Supaya kita bertakwa. La'allakum tattaqun. Dan kerana puasa ni, ianya menjaga kita daripada berkata-kata yang tak senonoh ke, ataupun berkata yang sia-sia ke, yang berkata bohong ke dan sebagainya. Kerana kita berpuasa. Kenapa kita berpuasa? Kerana kita taat kepada perintah Allah SWT. Dan kenapa? Supaya kita lebih bertakwa. Ini yang disarankan pada kita. Seterusnya, ianya juga akan menumbuhkan sikap berhati-hati
sehingga segala ucapan dan juga perbuatannya terpelihara daripada kelakuan keji dan juga mungkar. Ini juga merupakan antara, kalau kita lihat di bulan Ramadan, ini merupakan antara motif kenapa kita berpuasa di bulan Ramadan. Kerana ingin menimbulkan sifat muraqabah. Apa tu muraqabah? Senantiasa dipantau. Kita tahu Allah sentiasa melihat, Allah sentiasa mendengar, Allah sentiasa tahu. Jadi, bila kita nak buat benda tak baik je, kita akan terhenti. Allah nampak aku buat ni. Walaupun kita dalam satu bilik, tak ada orang, tak ada siapa-siapa pun tahu dan nampak, tapi Allah tahu. Inilah merupakan sifat ataupun sikap muraqabah. Kita tahu kita sedang dipantau. Lebih-lebih lagi ketika berpuasa. Kita ingat. Nak curi-curi makan pun, kita tahu Allah tahu. Dan apabila berlaku perkara tersebut, ada sifat muraqabah, ada sikap taat dan juga menjaga segala perbuatan kita, maka ini membiasakan seseorang itu untuk taat kepada Allah SWT, di mana antara cara-cara untuk kita lebih taat, lebih bertakwa, pertama sekali kita perlulah biasakan bergaul dengan orang-orang yang memiliki sifat taat tersebut. Maksudnya senantiasalah berdamping dengan orang yang baik-baik. Macam haji-haji, abang-abang kat sekarang ni kan. Selalu rapat dengan orang-orang masjid. Selalu datang dekatkan diri dengan masjid. Alhamdulillah. Sikit sebanyak kita dapat ilmu orang tersebut ataupun kita lihat akhlak dia baik, sedikit sebanyak kita terikut apa yang dia buat kerana nampak keindahan akhlak ataupun keindahan Islam tersebut. Seterusnya, ianya akan membiasakan diri orang tersebut daripada menghindari segala maksiat dan juga keji ataupun mungkar. Itu saya katakan, bila kita selalu di masjid, kita selalu bersama orang-orang yang baik, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang taat kepada Allah SWT, orang-orang ini tidak akan melakukan perkara yang keji ataupun mungkar. Jadi apabila kita bersama dalam satu halaqah ataupun majlis ilmu, kita pun tak ada terfikir nak buat perkara-perkara yang tidak baik. Kerana semuanya baik. Jadi Alhamdulillah, tu saya kata, Alhamdulillah masjid pun dapat dibuka, walaupun yalah dengan kita berjarak, dengan safe entry-nya, kena check temperature, pakai trace together dan sebagainya. Tapi Alhamdulillah, dapat juga kita bersama. Dapat juga kita berkuliah subuh secara fizikal, bukan secara online lagi. Tapi Alhamdulillah, bagi mereka yang ada di online pun dapat manfaat. Kan bagus? Seterusnya, melaksanakan segala perintah Allah SWT dan senantiasa menjauhi larangannya, dan mulalah dia membiasakan diri dengan sikap taat kepada Allah SWT daripada sekarang. Jadi, apa saja yang berlaku, maka kena ingat, ini semua merupakan antara cabaran yang disampaikan kepada kita, dan kita haruslah menghadapinya dengan tabah, dengan penuh ketaatan. Kalau kita lihat, bila dikatakan taat ni, ikut segala perintah. Apa maksud segala perintah? Suruh solat 5 waktu, kita solat 5 waktu. Suruh puasa, kita puasa. Suruh zakat, kita zakat. Suruh solat jenis macam mana? Solat tarawih ke, solat tahajud ke dan sebagainya, semua kita buat. Ini mengikut perintah. Tapi pada bulan Ramadan, maka kita lebihlah diberi peluang untuk menzahirkan ataupun menunjukkan ketaatan kita dan bersyukur kepada Allah SWT kerana pada bulan Ramadan ni merupakan bulan yang sangat special. Tetamu terhormat. Dan bulan Ramadan ni juga merupakan madrasah. Madrasah Ramadan. Di mana ia mengajar kita banyak sangat benda dan banyak sangat pahala yang dilipat kali gandakan. Kita lihat keistimewaan bulan Ramadan yang tak ada pada bulan lain, di mana kita boleh meraih manfaat sepenuhnya. Dalam masa setahun ni, sebulan dalam setahun ni, tapi kita boleh dapat meraih manfaat lebih daripada setahun. Jadi keistimewaan yang pertama, di mana bulan Ramadan ni ialah bulan maghfirah. Man shoma Ramadan
imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kerana penuh keimanan dan mengharapkan pahala daripada Allah SWT, maka dia ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi inilah bulan di mana kita senantiasa istighfar kepada Allah SWT. Kan kita lepas solat kita baca apa? Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Doa ni je. Kenapa selalu dibaca pada bulan Ramadan? Sebab inilah bulan maghfirah di mana pintu syurga pun terbuka, pintu neraka pun ditutup. Inilah specialnya. Dan pada bulan Ramadan ni, dalam sebuah hadis, solat fardu 5 waktu, sehingga iaitu solat Jumaat hingga ke Jumaat, dan Ramadan ke Ramadan yang berikutnya, maka menghapuskanlah dosa-dosa yang dilakukan di antara masa tersebut, seandainya dosa-dosa besar kita jauhkan. Dosa-dosa kita terhapus selagi mana kita tidak membuat dosa-dosa besar. Ini merupakan antara fadilat ataupun kelebihan di bulan Ramadan. Seterusnya, dan dalam bulan Ramadan pula ada malam Lailatul Qadar, di mana pada bulan lain tak ada. Dalam sebuah hadis ada sahabat asyik tanya je pada Rasulullah. Tanya ada malam, okey malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ni pada bulan apa? Cakap okey bulan Ramadan. Okey bulan Ramadan hari yang keberapa? Hari yang keberapa? Awal 10 ke akhir 10? Rasulullah kata akhir 10. Malam yang keberapa? Sehingga Rasulullah rasa macam geram je dah asyik tanya. Okey. Tapi Rasulullah terangkan pada akhir bulan, pada akhir iaitu 10 malam terakhir di bulan Ramadan, pada malam ganjil. Ini kita dapati. Apa keistimewaan malam Lailatul Qadar ni? Nama kalau in English dipanggil Night of Power. Okey. Apa fadilat dia? Apa kelebihan dia? Khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Ada kadang kanak-kanak ingat 1000 bulan, wah ada banyak bulan. Salah. Pada bulan iaitu month ataupun syahr. 1000 bulan bersamaan dengan 83 tahun. 83 berapa bulan lah. Jadi kita bayangkan kelebihan malam lebih baik, maksudnya dia lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan 1000 bulan saja, tapi lebih baik daripada 1000 bulan. Berapa banyak tu? Jadi rugi kalau kita tak kejar kan? Jadi yang seterusnya pula, ni kata kita baca tadi, nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Kerana apa? Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidat asyayatin. Maksudnya apabila datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu syurga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup dan syaitan-syaitan dibelenggu, terikat. Jadi Rasulullah dah terangkan, inilah masanya untuk kita cepat-cepat meraih manfaat. Kenapa? Maksudnya terbuka padahal sebab ianya diberi ruang kepada kita untuk lebih beramal. Sebab tu dikatakan pintu syurga terbuka. Inilah masanya untuk kita kejar. Time bulan Ramadan ni janganlah kita tak boleh malas-malas. Penat macam mana pun kena buat amal juga. Kalau tidak rugi. Kita kadang-kadang kalau rasa macam terlepas, bila Ramadan ni dah hilang, dah pergi, kadang-kadang rasa macam sedih. Kadang rasa macam menyesal. Alah, kenapalah masa tu aku tak buat gitu? Kenapalah aku bangun lambat dan sebagainya? Kan? Kita akan rasa, tapi tak baguslah kita rasa menyesal. Tapi kita patut rasa sedih kerana bulan yang mulia telah pergi. Walaupun kita nak berhari raya, hari raya bergembira, tapi kita kena rasa sedih kerana bulan Ramadan tak ada, kerana terlalu banyaknya keberkatan dan juga keistimewaan di bulan Ramadan ini. Yang seterusnya, kita tahu bulan Ramadan
bulan kemaafan. Pintu syurga terbuka. Dan ianya seperti mana dalam ayat tersebut, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tu katakan la'allakum tattaqun. Semua ni adalah untuk kita lebih bertakwa. Tu dikatakan kan, bila kita puasa, nafsu pun kurang, kita tak kenyang, kita lapar, sebenarnya kita lebih senang untuk beribadah. Apabila kita kenyang, kadang kita lupa. Sebab kita bila rasa macam orang kaya kan, dah terlalu kaya, kita kadang lupa pula. Kita lupa pada orang-orang yang kurang kemampuan. Kerana bila kita lapar, baru kita teringat, macam gini rasanya. Jadi sama-sama rasa bulan Ramadan ni. Semua fair. Yang kaya pun lapar, yang miskin pun lapar. Tak ada yang kenyang sama-sama. Mungkin kenyang lepas tu lah, lepas buka baru ada beza. Yang ni kenyang lebih, ni kenyang sikit. Tapi insya-Allah dalam perkara tersebut kita lihat kenapa puasa ni dapat bantu kita, kerana puasa ni merupakan junnah. Apa maksud junnah? Junnah ni merupakan shield ataupun perisai. Asyamu junnah. Wa idza kana yaumu saumin ahadukum fala yarfuth wala yaskhab fa inna sabatal ahad aw qatalahu falyakul inni imru'un shaim. Maksudnya apa? Puasa itu adalah perisai, dan jika suatu hari salah seorang di antara kamu dalam keadaan berpuasa, maka hendaknya dia tidak berkata kotor dan juga bertinggikan suara ataupun berpekik-pekik. Maka jika seorang mencela dan juga mencacinya, maka hendaklah dia mengatakan, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Ni biasalah, kita biasa dengar. Kalau apa-apa orang buat kat kita pun, kasih kita marah ke dan sebagainya, kita jawab apa? Sesungguhnya aku sedang berpuasa. Perkataan sesungguhnya aku sedang berpuasa ni sebenarnya bukan disampaikan untuk orang yang caci maki kita tu. Sebenarnya ia sebagai peringatan untuk diri kita sendiri. Kita yang kena ingatkan, aku puasa. Aku tak boleh nak marah-marah. Lepas tu kita nak lawan balik, aku puasa. Jangan tahan daripada maki ke dan sebagainya. Tapi kadang orang kan kacau lah. Tak apa, kau tunggu kau. Lepas maghrib nanti aku jawab. Maksudnya apa? Bila dah buka baru boleh caci maki balik. Tak. Kadang kita tahan macam nak mengumpat dia ni. Cakap, aku tak sabar nak cakap pasal dia ni. Cakap, tunggu buka. Sama je sebenarnya. Puasa ke tak puasa ke, tetap kita kena jaga mulut kita. Tapi bila dah buka, maksudnya puasa tak sia-sia lah. Bukan dapat dahaga je. Tahan. Tapi by the time kita tahan, kita dah lupa dah nak cakap apa. Kan? Tu bagusnya puasa. Dan inni shaim, maksudnya aku sedang berpuasa, ini merupakan peringatan buat kita semua. Dan bulan ini juga, pahala sentiasa ditambah. Minggu lepas saya ada katakan, kalau kita buat biasa 10 hingga 700, maka kalau pada bulan Ramadan, dia akan pergi lebih pada itu. Kerana apa? Kerana pada bulan Ramadan ni, puasa ni Allah yang akan kasih lebih. Allah yang akan berikan lebih. Seperti mana katakan, bila ditambah 10 atau 700 dan sebagainya, maka qala Allah azza wa jal illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi yada'u syahwatuhu wa ta'amahu min ajli. Melainkan berpuasa. Kerana bila berpuasa ni, aku akan berikan mengikut kehendak aku. Kerana hamba-Ku telah menahan lapar dan juga syahwatnya demi aku. Jadi pada bulan Ramadan, Allah akan kasih lebih daripada 10 hingga 700 mengikut kehendak dia. Berapa Allah nak kasih, Allah akan kasih. Dan Allah tak akan kasih sikit. Allah akan kasih lebih. Tu saya kata, jadi rugilah kalau kita tidak menzahirkan ketaatan kita ataupun tidak mensyukuri segala apa yang Allah berikan pada kita, lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan. Dan kita patut berasa untung kerana kita dapat bertemu bulan Ramadan sekali lagi.
Jadi tiap-tiap tahun bila kita bertemu bulan Ramadan je kita kena rasa bersyukur. Alhamdulillah dapat jumpa Ramadan. Ha. Bukan maksudnya bulan-bulan lain kita tak excited ataupun tak look forward tu lah. Ha. Tapi kita kena lebih excited bila datang bulan Ramadan. Mungkin pada kanak-kanak bulan Ramadan dia akan rasa stres lah, tapi hari raya dia suka. Tapi kalau kita lihat bulan Ramadan tahun lepas dengan hari raya tahun lepas, banyak perbezaan. Mungkin tahun ni itulah dah mula nak start berjalan raya kan. Tahun lepas tak ada chance sangat. Tapi alhamdulillah pada tahun lepas ramai imam-imam tarawih tumbuh macam cendawan tahun lepas kan. Kerana apa? Solat di rumah. Jadi semua abang-abang, pakcik-pakcik, sedangkan adik-adik sendiri semua jadi imam-imam tarawih. Alhamdulillah. Jadi pada tahun ini, yalah solat tarawih pun tak berapa banyak ataupun terhad. Jadi masih ada ramai lagi imam-imam di rumah sana. Alhamdulillah. Ini juga merupakan satu nikmat yang Allah berikan pada kita. Kadang-kadang kita tak ada time, tapi Allah berikan, turunkan wabak ni, tapi kita dapat dapat masa bersama keluarga lebih lama sikit, di mana selalunya kita tak dapat jumpa, terlalu sibuk. Ini juga merupakan nikmat. Jangan kita rasa macam, alah, bila benda nak pergi. Memanglah kita sentiasa ingin benda ni pergi, tapi kita kena ingat, kita kena tengok apa yang kita boleh raih daripada apa yang kita tak dapat. So bila kita nampak apa yang kita dapat, kita tak kisah sangat apa yang kita tak dapat. Dan sesungguhnya, ni yang special ni. Specialnya dalam keadaan kita berpuasa ni, bau mulut. Bau mulut pun diambil kira. Kerana apa? Bau mulut orang yang berpuasa ni, di sisi manusia memanglah kalau kita bau busuk dan sebagainya kan. Tapi sekarang alhamdulillah kita pakai mask, kalau busuk pun bau sendiri. Orang lain tak bau. Melainkan kita pakai mask tipis tembus dan sebagainya. Akan tetapi kita tengok, ya Allah, demi tanganmu, iaitu sungguh bau mulut seorang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada minyak kasturi. Di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Sebab kadang kalau busuk tu busuklah kan. Tak wangi, melainkan awak sedang bercinta. Yang busuk pun jadi wangi. Tu orang biasa bercinta tu lah, lautan api sanggup renangi ke dan sebagainya. Tu orang bercinta. Tapi ini bau busuk mulut kita ketika kita berpuasa, dianya lebih wangi daripada kasturi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan jadikan tak nak berpuasa ke ataupun alasan kerana ianya mulut kita bau ke dan sebagainya. Dan insya-Allah sesungguhnya dalam bulan Ramadan ni, dalam keadaan kita berpuasa, kita akan dapat kedua kebahagiaan, iaitu kebahagiaan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kebahagiaan bila kita berbuka. Maksudnya kita akan merasa senang bila kita dapat berbuka. Dan apabila kita berbuka, maka ingat-ingatlah jangan melampau, jangan melebih. Kita bersederhana sahaja. Nanti saya akan terangkan keterangannya. Dan apabila kita sedang berpuasa, maka ia membiasakan diri kita untuk bersabar menghadapi segala kesulitan dan juga musibah yang turun. Apatah lagi bila berlaku pandemik tersebut, bila kita sedang berpuasa, ya Allah, maka pahala berlipat kali ganda. Lebih-lebih lagi kalau kita tabah dan sabar. Ujian yang Allah turunkan, satu kesabaran bagi kita. Ketika berpuasa lagi, tambah lagi. Jadi rugi. Rugi kalau kita tidak betul-betul taat sekurang-kurangnya pada bulan Ramadan. Dan dalam kita berpuasa, ianya juga dapat menjaga akhlak kita. Tu saya kata sifat ataupun adakan sikap muraqabah. Perlu ada rasa muraqabah kita kepada Allah SWT. Senantiasa dipantau oleh Allah SWT. Kalau kita nak kirakan tentang kesihatan, dah memang orang kata tu scientifically proven
berpuasa ini memang baik untuk kesihatan. Kalau kita kadang nak test darah ke dan sebagainya, malam pun kita kena puasa. Kerana apa? Dapat membersihkan badan kita daripada segala toksin dan sebagainya. Hilang. Ada lemak-lemak dalam badan pun hilang dalam kita berpuasa. Yang seterusnya, kita ada terangkan macam tadi, man shoma Ramadan, yakni man qama Ramadan, iaitu qiyamul lail, mengejar malam Lailatul Qadar. Kerana apa? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan antara orang yang paling aktif dalam beribadah, lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan di 10 malam terakhir. Di mana 10 malam terakhir tu Rasulullah akan kejut para ahli keluarga dengan mengibas-ibas kainnya. Masuk kibas kain tu dengan kuat, jadi orang cepat-cepat bangun. Kadang kita kejut kan, bangun, tolak sikit-sikit. Tapi ni kibas bunyi kuat. Rasulullah suruh ahli keluarga semua bangun, kita solat malam. Memang time puasa ni lah kita selalu mengantuk. Memang selalu sangat mengantuk. Kerana apa? Solat malam, lepas tu nak sahur, lepas tu sambung kerja macam biasa, dalam keadaan lapar dan dahaga. Lepas tu balik baru dapat buka, lepas tu sambung lagi, malam kita bertarawih. Memang bulan Ramadan ni bukan bulan di mana untuk kita relax sangat. Memang relax tapi jangan relax sangat. Sama juga, di antaranya selain pada itu, kita perlu giat bersedekah. Seperti mana saya katakan pada minggu lepas, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang paling pemurah di bulan Ramadan. Rasulullah merupakan orang yang pemurah, tetapi dia lebih pemurah di bulan Ramadan. Ianya bulan Ramadan ni bulan Al-Quran. Bulan Al-Quran di mana diturunkan ayat-ayat Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita perlu perbanyakkan baca Al-Quran. Dah diterangkan minggu lepas. Sama juga antara keistimewaannya bila kita beriktikaf, pahala bertambah. Walaupun kita dapat sekejap saja. Kita dapat pergi masjid untuk solat, niat iktikaf, walaupun dapat sekejap, tapi Alhamdulillah, dapat juga. Daripada kita tak dapat pada tahun lepas, di mana langsung ditutup. Dan itulah bila katakan time Ramadan ni apa kita patut buat? Kita patut pergi umrah. Sebab pahala umrah sama macam kita buat haji. Tapi dah terlepas. Tak tahu pula bila lagi. InsyaAllah kita doakan. Semoga tahun depan kita dah boleh pergi umrah pada bulan Ramadan. Tapi ini bagi mereka yang mampu. Bagi yang tak mampu, kita lebihkan masa kita di masjid. Maka lebih untunglah kita daripada kita duduk di rumah tidak lakukan apa-apa. Seterusnya, jadi kita dah tahu berpuasa ni banyak keistimewaan, ataupun bulan Ramadan ni banyak keistimewaan. Jadi sekarang ni saya nak kecilkan lagi skopnya. Maksudnya kita kena tahu bila kita buat sesuatu dalam bulan Ramadan, kita kena buat sepenuhnya. Jadi untuk mendapatkan sepenuhnya, kita kena ikut sunnah, kita kena ikut adab-adab puasa dan sebagainya. Contoh, macam bersahur. Terkadang ini kadang orang terlepas pandang. Ada yang nak bersahur awal, terlalu awal. Contoh pukul 3 pagi, pukul 2 pagi. Sebab apa? Lepas tu nak tidur, pagi nak teruskan. Jangan. Boleh, bukan tak boleh. Tengoklah keadaan macam mana. Tapi seperti mana Rasulullah SAW terangkan pada kita, tasahharu fa inna fi sahur barakah. Bersahurlah kamu kerana maka sesungguhnya pada sahur itu ada keberkatan. Dan kalaulah kita terlalu lambat ataupun bangun lambat ke dan sebagainya, maka tasahharu, bersahurlah walau bijur atima, walaupun segelas ataupun seteguk air. Ini Rasulullah katakan. Memang kita akan lapar sepanjang hari. Kita makan pun kita lapar. Tapi at least untuk mendapatkan sunnah bersahur, dapat minum air seteguk pun jadilah. Bila tu kita, sebab sunnahnya ialah lambatkan kita bersahur.
Berapa lambat tu? Berapa lambat tu? Contoh, azan 5.39. Jadi berapa lambat tu kita nak sampaikan? Dalam sebuah hadis menerangkan, maka sahabat pun berkata, dalam 50 ayat. Bacaan 50 ayat. Tengoklah kita baca laju ke pelan. Kalau baca pelan, lambatlah. Maksudnya kena siang-siang lagi. Tapi kalau kita baca laju, pukul 5 tu cantik. Pukul 5 tu cantik. Dan sahur ini juga membezakan di antara agama Islam dengan agama lain. Kerana agama lain tidak bersahur, kita ada sahur. Itu specialnya. Dan perlu ingat juga, kadang-kadang orang tak tahu ni. Bila kita bersahur, bila dah bunyi azan, kita masih boleh makan. Bukan kata tak boleh makan. Jangan bila kita tengah makan, dah tengah suap tu, sekali azan. Jangan kita buang balik makanan tersebut. Kalau ada sisa yang sikit tu, kita habiskan. Selagi mana azan masih berkumandang. Tapi jangan dilambat-lambatkan. Contoh lagi sesuap, dah Allahu Akbar, dah bunyi azan. Kita pun, tuan kabut, buang. Jangan. Habiskan. Tapi jangan terlalu ambil masa lama sangat. Sebab dibenarkan untuk kita menghabiskan sisa makanan tersebut. Dalam hadis menerangkan sisa makanan. Bukan satu pinggan. Itu maksud dia. Kalau satu pinggan tu memang tak payahlah, seteguk air sudah. Tapi ni kerana dah nak habis ni pasal, maka habiskan. Kalau baru nak start, kirim salam. Ini dalam adat kita bersahur. Dan ingat, kita perlu menjaga kata-kata kita. Dan seperti mana ditekankan lagi, specialnya bulan Ramadan, kita kena lebih pemurah daripada bulan-bulan lain. Tu tadi kata cakap pasal berbuka. Seterusnya kita pergi tentang berbuka, iaitu menyegerakan berbuka, takjil. La yazalun nas bi khair ma'ajjalu al-fitr. Umat manusia akan tetap baik selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Jadi sunnah dia melambatkan sahur, lepas tu cepat-cepat buka. Jangan kita action, tak apa, aku kuat lagi, aku boleh tahan. Tak. Kita nak kerja sunnah, nak dapat pahala. Hanya dengan menyegerakan berbuka dapat pahala. Lepas tu kita minum air, kita makan kurma lagi. Letak kurma 3 biji, dapat pahala lagi. Ikut sunnah. Makan tak banyak, dapat pahala ikut sunnah lagi. Rugi kan kalau kita tak ikut. Okay. Jadi bila kata berbuka pula, perlulah dipercepatkan. Jangan lambat-lambat. Kan? Sedangkan Rasulullah sendiri bila berbuka dia suka makan apa? Rutab. Rasulullah suka makan rutab. Rutab ni kurma yang segar, yang belum jadi tamar. Jadi Rasulullah suka. Kalau tak ada rutab, baru Rasulullah makan tamar. Kalau tamar pun tak ada, sama juga segelas air. Air jarang. Orang pagi air jarang, air putih. Air mineral ke. Okay. Jadi minum air tersebut. Cukup untuk kita berbuka di mana dapat membasahkan tekak kita. Lepas tu bila kita dah basahkan tekak, apa kita buat? Apa yang kita selalu baca? Apa kita selalu baca? Biasa kita ucap Allahumma laka sumtu kan? Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Kita baca doa tersebut. Tapi kadang-kadang kita ramai yang terlupa nak baca doa lain satu ni. Di mana Rasulullah selalu baca doa ni. Apa dia? Zahaba zama'u wabtallatil uruku wa thabatal ajru insya-Allah. Apa maksud dia? Maka telah hilang haus dan telah basah urat-urat, maka serta telah ditetapkan pahala insya-Allah. Seterusnya kita baca doa ni. Ni yang ramai kadang terlupa ataupun tak tahu nak baca. Ingat, selepas kita berbuka, lepas minum air ataupun lepas makan minum air dan kurma, baca doa ni. Ini merupakan di mana kita menunjukkan kesyukuran kita kepada Allah SWT. Ini yang dinamakan kebahagiaan yang dua tadi. Orang berpuasa, kebahagiaan dia yang pertama ialah apabila dia berbuka.
dan kebahagiaan dia ialah seterusnya bila bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik dari segi dalam solat ke, dalam doa ke dan sebagainya. Jadi ini adalah perkara-perkara yang istimewa di mana kita perlu zahirkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasulnya. Jadi para pakcik-pakcik, abang-abang, adik-adik dan sebagainya, bulan ini merupakan bulan yang sangat istimewa di mana terdapat banyak sangat manfaat, banyak sangat pahala, banyak sangat amal ibadah, banyak sangat perkara baik yang kita boleh lakukan. Jadi ingatlah, janganlah kita terlalu leka. Leka macam mana? Sekeliling kita ni banyak benda yang berlaku. Rutin harian kita sama saja. Kita kena jaga mata. Contoh, selalunya waktu-waktu Ramadan ni lah macam-macam cerita keluar. Kan? Macam-macam rancangan TV akan keluar. Rancangan tentang Ramadan, lepas tu bila dah nak raya, ada cerita-cerita pasal hari raya, menjelang hari raya. Kalau kita tengok kat Malaysia kan, iklan-iklan, kita pun look forward juga. Iklan-iklan puasa ataupun iklan-iklan raya kat YouTube dan sebagainya. Bukan kata tak boleh tengok, cuma jangan terleka ataupun banyak habiskan masa dekat perkara tersebut, kita terlupa kepentingan di bulan Ramadan. Ataupun biasanya rutin kita, contohlah kita kalau naik kereta ke motor okey lagi, tapi kalau siapa yang naik public lah naik MRT ke bas ke dan sebagainya, ingat kita perlu jaga. Perlu jaga mata kita. Ghaddul basar. Turunkan pandangan. Kalau hari biasa kadang ternampak tak apa. Tu katakan sekali pandang tak apa. Kedua kali tak boleh. Tapi kalau pandang lama walaupun sekali pun tak boleh juga. Jadi bila time puasa ni maka lebihlah turunkan lagi. Jangan kerana takut merosakkan pahala puasa kita. Rugi. Walaupun kita sibuk giat beribadah, tapi ini antara perkara-perkara yang kadang kita terlepas pandang. Lepas tu dikatakan suruh menjaga diri dan juga jaga tutur kata kita. Jadi insya-Allah para hadirin dan hadirat yang kita dapat sama-sama bertemu pada bulan Ramadan ini, pada minggu lepas dan pada minggu ini, alhamdulillah kita kena ingat, kita kena sentiasa bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hitunglah seperti mana pada minggu lepas, hitunglah kesyukuran, janganlah hitung kesukaran. Dan juga maka ingat, sebenarnya ketaatan ini, contoh, sebab tajuk ini berikan zahirkan kesyukuran melalui ketaatan kan. Tapi seorang yang bersyukur, dia merupakan seorang yang taat. Dan orang yang taat ini sentiasa bersyukur. Jadi insya-Allah kita moga-moga kita jumpa lagi pada Ramadan yang akan datang, ataupun pada hari-hari lain ataupun bulan lain insya-Allah. Cuma itulah saya nak ingatkan, marilah sama-sama kita tekad untuk lebihkan ibadah pada bulan Ramadan ini, kerana ia merupakan batu loncatan ataupun stepping stone. Sebab kalaulah sebelum-sebelum ini kita kurang beribadah, bila bulan Ramadan kita semangat sikit nak beribadah, sekurang-kurangnya pada bulan-bulan akan datang, walaupun kita tak dapat 100%, kita dapat 50% daripada apa yang kita buat di bulan Ramadan ini pun jadilah. Yang penting setiap kali selepas bulan Ramadan ada peningkatan. Jangan makin menurun, makin meningkat. Sebab biasa gaji nak naik, semua benda nak naik, tapi amal nanti kita pula turun. Tak boleh, semua kena tambah juga. Walaupun duit minyak sentiasa naik. Tapi ingat, mesti ada peningkatan bagi setiap bulan Ramadan. Kalau tidak, rugi. Walaupun naik sedikit. Jadi insyaAllah, iaitu kita tutup dulu dengan sebuah doa. Semoga sama-sama dapat meraih manfaat daripada apa yang telah disampaikan ini, dan dapatlah kita kongsikan pada teman-teman kita dan ahli keluarga kita insya-Allah.
ala hazini wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhikal karim wa li'azimi sultanik. Amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Zaki Mahmud.